Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my channel. Thank you very much sebab masih lagi sudi view video-video aku dekat dalam my YouTube channel ni, dan terima kasih sebab sudi subscribe. Yang belum subscribe, tekan butang merah dekat bawah tu, dan jangan lupa tekan juga butang notification supaya anda tidak ketinggalan aku punya video dekat dalam my YouTube channel ni. Okey, bagi yang baru dekat channel ini, biasanya saya akan buat reaction video berdasarkan isu-isu semasa yang berada dekat Malaysia. Tetapi hari ni kita nak chill-chill saja, tak nak stress-stress, saya nak ketawa. Oleh demikian, saya akan pilih satu video parodi, tak lain dan tak bukan. Ini kali kedua saya buat reaction berdasarkan isu ataupun video beliau. Okey, bukan isu beliau, video beliau. Dan saya dah minta kebenaran pun daripada Bro Didi. Okey, thank you Bro Didi sebab bagi kebenaran untuk saya buat reaction berkenaan dengan video ini tadi. Okey, kita tengok sama-sama. Okey, nak tengok video ini kena ubah sikit fashion tudung. Okey, kita tengok sama-sama. 1, 2, 3, ataupun dalam bahasa Melanau dia 1, 2, telau. Bertemu kembali di Buletin Berat Sebelah. Polis menyerbu sebuah syarikat di Petaling Jaya Selangor hari ini untuk siasatan sebuah buku yang didakwa menghina Jatinegara. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Datuk Huzair Muhammad berkata, serbuan kira-kira jam 3 petang itu dijalankan sepasukan pegawai dan anggota unit siasatan jenayah terkelas USJT Bukit Aman. Siasatan awal mendapati sebanyak 1,000 naskah buku telah dicetak, yang mana 687 naskah terjual secara dalam talian, manakala 313 naskah masih tersimpan dan dirampas. Okey, yang ini bukan parodi, tapi saya rasa ini merupakan fakta yang betul. Okey, maksudnya 300 lebih naskah yang masih tinggal, yang 600 sudah dijual. Okey, so Polis dalam proses untuk meneliti buku berkenaan, dan kita telah kenal pasti siapa yang melakar muka hadapan buku tersebut, katanya dalam sidang akhbar di Bukit Aman hari ini. Dalam pada itu, masih ada beberapa manusia bodoh yang secara terang-terangan mempertahankan karya kulit buku itu yang bertajuk Rebirth, Reformasi, Resistance and New Hope in New Malaysia. Antaranya seorang pereka grafik yang acah-acah punk dan seorang kartunis yang sangat meminati Datuk Seri Rosmah dan Datuk Seri Najib Razak. Berbagai alasan diberi untuk mempertahankan karya seni kulit buku itu. Antara alasan dari Mamat Pang itu, karya itu sudah dipamerkan beberapa tahun lalu sejak zaman Barisan Nasional lagi, tapi tiada tindakan diambil. Sepertinya Mamat Pang itu sudah dijangkiti penyakit bawaan pemimpin Pakatan Harapan, iaitu virus Semualis Salah Najib Tis 19, atau dalam bahasa Argentinanya, Cambiaso Salah Najib. Walaupun karya itu sudah lama dan dipamerkan, tetapi rakyat tidak tahu kewujudannya. Saya yang membaca berita ini pun baru tahu ada orang bodoh seperti ini. Apalagi pihak berkuasa pada ketika itu yang tak mungkin tahu jika tiada laporan dibuat. Mungkin juga pemikiran rakyat sudah berubah semenjak kerajaan PH memerintah selama 22 bulan. Semangat patriotik dalam diri semakin tebal setelah Raja-Raja Melayu dan kedaulatan negara diusik beberapa kali. Malang bagi kita ada beberapa manusia yang tidak segan silu mempertahankan karya itu. Oleh kerana netizen sedar kekoyakan Mamat Pang itu, mereka beramai-ramai membuat meme dan troll terhadap gambar beliau untuk beliau rasai bagaimana rasanya identiti kita dimanipulasi dan diubah. Datuk Seri Najib. Kami di Buletin Berat Sebelah yakin yang beliau sudah menghantuk kepala beliau ke pucuk katil lebih dari 10 kali walaupun di posting-posting. Okey, kalau yang ini saya nak komen sedikit lah pasal ada gambar Datuk Seri Najib. Tak salah saya, yang individu yang dimaksudkan ini merupakan individu yang buat satu parodi gambar Datuk Seri Najib ini dibuat macam bentuk badut. So
Saya terus terang saya cakap, saya pun tak bersetuju dengan cara beliau ataupun Datuk Seri Najib ini sendiri. Tetapi itu isu peribadi saya tak setuju, itu hak saya lah, okey. Namun saya masih lagi ada punya rasa hormat kot pada beliau sebagai seorang individu yang lebih muda, okey, daripada Datuk Seri Najib. So kalau kita nak bersuara, freedom of speech pun satu benda juga, tetapi kita kena juga pandang daripada segi tata susila kita sebagai seorang rakyat Malaysia. Okey? Mana pula play ni? Terbaru beliau nampak tenang dan acah-acah tidak koyak. Manakala kartunis pemuja Najib dan Rosmah pula berkata perega logo tersebut mungkin hanya menggunakan logo Jatinegara sebagai rujukan dan bukannya memanipulasi imej sebenar. Ini kerana hanya satu Sekali bahagian, iaitu pandang, kurang dari 50% dari keseluruhan gambar lambang Jatinegara yang lengkap digunakan dalam karya itu. Manipulasi adalah apabila seorang menggunakan keseluruhan logo dan mengubah satu atau sebahagian kecil dari keseluruhan logo. Dari kata-kata kartunis pujaan Pakatan Harapan itu pun kita tahu yang beliau sedaya upaya mempertahankan karya itu walaupun dengan sekali pandang sahaja semua orang tahu yang itu diambil dari Jatinegara. Kenapa perlu buaya itu dilukis bengkok begitu? Lukislah buaya itu lurus. Oh, takut tak sama dengan bentuk Jatinegara kan? Kenapa perlu ada kanak-kanak atau bayi pada bulan dan bintang sedangkan semua orang tahu yang bulan itu adalah lambang agama Islam? Okey. Yang ini terus terang saya rasa sangat-sangat terguris. Okay, sebab ini merupakan lambang bintang dan bulan, ini merupakan lambang agama Islam. Tak kisahlah Jatinegara ini asal memang daripada peniruan Jatinegara lain ke, tak kisah, saya tak kisah tentang benda itu. Tetapi bila satu bentuk atau Jatinegara itu sudah dibuat, memang hak milik orang Malaysia, so kita kena hormatlah. Lagilah kalau ia menyentuh tentang sensitiviti agama, yang ini memang betul saya rasa terkilan sangatlah dengan individu ini. Adakah ia bermaksud Islam itu agama pedofil? Buletin Berat Sebelah menyarankan pelukis untuk tampil memberi maksud tersirat karyanya itu. Confirm ke laut dia cover. Walaupun saya seorang pembaca berita berkelulusan sekolah menengah yang tidak lulus UPSR pun, saya boleh teka niat karya itu. Malahan lebih jelas jika tajuk buku itu berada di bawah karya itu. Rebirth, iaitu lahir semula. Reformasi, bermaksud perubahan. Resistance, bermaksud rintangan. New Hope, bermaksud harapan baru. New Malaysia, bermaksud Malaysia baru. Apa kaitannya dengan Jatinegara kita? Fikir-fikirkan. Sekian Buletin Berat Sebelah. Pergi ke seberang, jual tempoyak. Di luar tenang, di dalam koyak. Kembali lagi selepas ini. Okey, kalau kita nak bercakap tentang benda ini kan, okey, saya besarkan sedikit, terbetulkan sedikit saya punya fashion tudung. Tadi dah membawang, memang tudung sesuai sangat. So, kalau saya nak komen berdasarkan isu ini kan, saya fikir kita kalau nak menyentuh tentang freedom of speech, okay, kita bercakap ataupun kita mengekspresikan kita punya pendapat, dibenarkan. Saya rasa di Malaysia ini memang berpegang kepada hak asasi untuk kita bersuara. Namun setiap hak itu tidaklah diberi secara mutlak. Okey, tetap ada batas-batas yang perlu kita jaga. Contoh, kalau kita tak boleh nak mempersoalkan berkenaan dengan identiti negara, misalnya lagu, okey, Jatinegara, bendera, okey, tidak boleh dirubah dan tidak boleh dimanipulasi, tak kisah dalam keadaan sengaja ataupun tidak sengaja. So, kalau kita nak bercakap tentang isu-isu lain, politik ke, individu dalam politik itu, saya kira tidak menjadi masalah. Okay, kalau tak nak dikecam, bukan ahli politik namanya. Namun kalau berkisah tentang agama, berkisah tentang identiti negara, berkisah tentang bangsa atau kaum, please jangan sentuh. Sebab apa? Kita punya negara tetap akan ada undang-undang. Hak itu bukan hak mutlak, tetapi hak yang terbatas. Okey, kita perlu jaga benda itu supaya kedaulatan negara tetap dipertahankan. Okey.
Thank you very much for Bro Didi sebab bagi kebenaran untuk saya buat reaction berkenaan dengan video ini. Dan thank you sebab melakar senyum di wajah saya untuk malam ini. Okay, video ini memang menghiburkan. Saya memang tabik spring pada Bro Didi Chronicle, okay, atau channel Didi Chronicle. So video itu saya letak pada link dekat bawah. Anda boleh view video tersebut sepenuhnya tanpa gangguan komen daripada saya. Okay, thank you very much for watching and then have a good day guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye bye.